Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini adalah satu sesi demo berkenaan dengan aplikasi Cascade.com. Satu aplikasi pada hemat saya yang sangat membantu, khususnya kepada pencara, khusus mana yang dikendalikan itu melibatkan domain kognitif dan domain praktikal atau psikomotor, ya. Dia membantu untuk kita membuat penilaian tugasan dan kepada pelajar untuk memudahkan mengorganisasikan projek. Okey, nak assign tugasan, nak buat agihan tugasan. Dia nak memastikan rakan-rakan anda berikan komitmen baik ke tidak, okey, dan catch the deadline dan sebagainya. Sangat membantu pada hemat saya. Okey, jadi tujuan perkongsian pada hari ini adalah berkenaan, ya. Jadi first of all, macam biasa, foto yang belum ada basket itu, apa yang perlu dilakukan adalah sign up. Sign up itu, and here sign up di basket. Alright, jadi kalau macam saya galakkanlah, macam kalau kita sebagai pendidik ni, kalau nak sign up tu guna Google rasmi saja. Terus you can sign up through Google Gmail. Google pula Gmail. Gmail UMS lah dalam konteks kita, terus direct boleh create terus lah, right? Jadi macam tadi bila saya sign up itu sebab saya dah ada account dan sebagainya, dia akan direct kepada Cascade saya. Okay, bila masuk, ini bukan rumah saya lah, ini rumah pelajar saya. Tapi pelajar saya ni tak tahu, mungkin saya terlalu baik terlalu baik lah pula tak. Ini yang projek yang paling latest saya buka lah, ya. Jadi bila saya buka tu, saya masuk dalam rumah dia. So ini rumah pelajar saya, right? Jadi bila rumah pelajar saya, dalam rumah dia tu dia ada satu bilik, 2 bilik, 3 bilik, 4 bilik. Dia ada 4 bilik yang dia buat. Dia ada 4 bilik. Jadi dia nak create bilik tu, dia just klik. Kalau kita klik new project ni dia akan masuk rumah ni. Tapi ini pada yang dah ada lah, yang rumah dia set ada. Tapi sekarang ni dalam konteks, kalau saya bayangkan kita baru ni, so kita tak ada rumah lagi. Biasa kalau kita baru masuk tu, dia space dia kosong, dia akan jadi kosong, tak ada apa-apa. Jadi macam mana nak create rumah tu, tanda plus kat bawah. Okay, macam sekarang ni, saya ni dah banyak ni kan. Saya dah banyak rumah ni kan. Saya dah banyak rumah yang menjemput saya masuk. Jadi nanti kalau anda semua nanti baru sign up sebab kosong ni, dia akan di bawah profile. Jadi nanti profile tu ini tak perlulah saya nak adjust step dia. Nanti boleh buat sendiri step tu. Senang je. Macam biasa kita nak buat platform ataupun aplikasi tu, macam biasa bila mana kita nak set up file, ya. Jadi klik kat sini and then you klik kat sini. Apa space anda kat sini? Contohnya misalnya apa space dia adalah projek, kita buatlah projek semester ini. Okey lah. Okay, semester ini 2020 Oops. Tangan dah gendut. Alright, so kalau ni kita boleh set up warna apa. Kita nak dalam warna kedamaian ke, warna yang romantik ke, warna yang biru integrity, ya. Suka-suka hati je bagi simbol, ya. Saya nak go for pinky. Alright, so now this is important. Adakah kita nak cara kita nak invite tu, sama ada kita nak invite secara email atau username. Macam for those yang dah ada ID tu senang lah, we can invite through ID. For those yang kita baru nak invite dia by email address pun boleh. Ataupun kita invite through link, kita share link, kita copy and then we paste. Okay, tapi sebelum kita nak buat tindak mana-mana tu, kita back to the email yang kita nak set up ni. Kita nak set up dia, saya galakkan set up as an editor. Okay, kalau kita set up as a viewer, dia akan tengok je lah. Kita seorang yang buat kerja nanti. Okay, checker ni abaikanlah. Kita tak sampai peringkat nak upgrade, kita tak perlu.
kita pergi yang lagipun the highest one is editor, right? We go for editor. Jadi jangan risau kalau pensyarah pun you set up as an editor, itu sangat bagus untuk anda lah kalau yang pelajar ni, sebab nanti pensyarah boleh bagi maklum balas secara langsung. Contoh anda nak anda upload proposal, pensyarah boleh buat kalau anda nak dan sebab seeloknya pensyarah bagi maklum balas, pensyarah baca dan boleh direct bagi feedback kat situ. Dan kalau pensyarah misalnya ada you buat spesifik pada satu particular issue, contoh dalam konteks ni kekerasan sosial, you punya target group adalah kanak-kanak luar bandar, sekolah luar bandar. Okay, being orang kata unequal kan in terms of digital punya facility mungkin, ataupun digital punya skills dan sebagainya. Jadinya bila pensyarah tengok ada kekurangan dari sudut material ataupun ada pembacaan yang kurang, ada artikel yang bersesuaian untuk ini, sebab remember this is a Sulam course, menggunakan pedagogi Sulam, jadi harus dihubungkan dengan teori dan hasil pembelajaran. Jadi bila mana dirasakan ini tak mencukupi dari aspek itu, jadi pensyarah perlu ada ni. Jadi kalau anda tak set up editor, pensyarah tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi kena buat set as an editor. Ini kepada pelajar lah ya. Okay. Dan dalam konteks ni saya seorang, jadi saya perlu juga nak set diri saya ni, sebab dalam konteks ni saya nak ada perkara yang saya nak tunjukkan ya. Dan saya perlu ada someone lah kat situ. Diri kepada diri anda. Right. So kalau tengok kat sini, ini semua list, ini semua rumah-rumah pelajar saya yang invite saya. Tengok Wonderpad. Rumah Wonderpad mana keadaannya? Ni rumah Caca-Caca. Ini room Shakalaka. Aduh, pelajar saya yang ceria. So, this is done by me. Kalau tengok kat sini. Tadi saya nak buat demo tapi ada masalah recording jadi saya cancelkan. Tapi tak apa, jadi saya boleh tunjukkan kat sini bagaimana kita nak delete space yang kita tak puas hati. Jadi kalau kita tak puas hati, kita boleh edit. It should be no problem. And members, we can add the members notification, can make it as an archive, and we can delete. So in this case I want to delete it. Okay, how to delete? Follow the instruction. They have an instruction, so you have to follow. For me. Okay, just delete. So now kosong, dia back to the Pantarelio space. I don't want to go there because my student walaupun ada kat sini still ada tapi dah tak aktif ni. Right, so we go to the rumah yang kita baru buat tadi, project selesai. So this is the house now. So very empty rumah ni sangat kosong. So now kita nak masukkan furniture, kita nak buat rumah, kita nak buat bilik, kitchen, toilet dan sebagainya ya. Jadi macam mana kita nak buat? Create new project. Jadi bila kita create new project tu, dia akan masuk rumah ni lah. This is our house. Tapi mungkin sebelum kita buat apa-apa, kita hiaslah rumah kita ni. Okay, edit, letaklah sekitar gambar. Sama ada gambar tu kita nak upload cantik. Else we go for emoji pun boleh. Alright. Ada kat sini. Jadi kalau kita tengok kat sini nanti, instead of tadi kosong tu, dia P saja, adalah simbol dia kan. Alright. So now we back here. Okay, kalau tengok kat sini, rangka rumah ni dia ada pelbagai. Okay, dia ada secara list, dia ada secara board, dan dia ada secara action, mind map ataupun chart. So we go one by one. Alright, sekarang ni kita nak set up kat sini tu. Okay. Apa kita nak letak kat sini? Contohnya untuk projek semester ini adalah berkenaan dengan digital. Contoh kita letak nama tajuk projek terus lah digital dan community. Nanti saya komuniti sebatik kan, komuniti sebatik dan komuniti luar bandar. Komuniti pulau. Interesting juga. Ini kita punya
layout yang pertama ni untuk kita punya keseluruhan projek kita nak buat. Jadi first mungkin dalam konteks ini meeting pertama. Okay? Our meeting satu. Letaklah tajuk meeting satu mungkin pemilihan projek. Okay? Pemilihan projek. Jadi apa yang berlaku pada meeting yang pertama, kita senaraikan. Meeting pertama mungkin siapa mungkin ahli yang hadir. Misalnya lah. Ahli yang hadir. So, kita letaklah siapa-siapa kan. Abu, okay, Ahmad, kan, Ina. Okay, kita boleh add saja. Kalau apa nama? Kalau ada lagi kan. I think we just enter. Siapa lagi? Cempaka, okay. Melur, contohlah Abu, Ahmad, Mina, Cempaka, Melur. Ini ahli yang hadir. Boleh je. Okay. Kalau kita nak direct, kita add button kan. Kita nak assign. Kalau assign ni dalam konteks kita nak dia ada dia assign tu saya hanya boleh assign kepada diri saya sendiri. Jadi tak boleh lah ya. Dan or else kalau kat sini dia terus direct ada tugasan yang you nak assign dia pun boleh, tak ada masalah ya. Tapi yang itu saya lebih galakkan kita gunakan template yang lain. Ini lebih kepada the whole orang kata perbincangan yang you nak buat. Okay, meeting pertama. Okay, contoh bagilah dia bold sikit, bagilah dia bercolour sikit kan. Ni cara dia bold, colour, dia nak underline lagi, betul-betul orang kata sangat-sangat ni sangat-sangat penting lah maksudnya. Dan kita boleh ubah juga kalau kita tak boleh, dia tak nak dia dalam bentuk large heading, kita boleh buat paragraph, kita boleh buat dia dalam chat 1, chat 2, chat 3 pun tak ada masalah. Okay, dia based on our creativity and very flexible. I love so much. That's what I love so much about Hasket. Ni nampaklah juga kan kita berpemerhati tu. Okay. Tapi bila kita klik yang tadi ni, yang saya letak ni, dia seolah-olah kita dah declare that itu sudah complete. Kan dekat sini dia, kalau tengok kat sini, kita boleh orang kata mark dia. Contoh meeting pertama dah selesai. Kita nak maklumkan dia dah selesai. Kita letaklah tarikh kan. Tarikh dia mungkin sekarang ni 16. Contoh 16 Oktober kan. Contoh Jadi kita dah habis. Jam berapa meeting tu kita letak. Dan kita kata okay, tu dah complete. We just click here to show that dia has been completed lah. Or else kalau kita nak dia hidup semula, just click here. Alright, kalau kita tak nak dari sini, kita boleh klik from here saja. Itu pun dah menunjukkan. Jadi dia akan dalam chat kita kat sini, chat yang besar ni, dia akan tunjukkan lah itu dah it has been completed ya. Alright, ataupun bila kita dah assign kawan-kawan kita dia punya tugasan tu, dia kata dia dah complete tugasan itu, pun dia boleh buat. Jadi kawan-kawan lain tu boleh tengok lah dia dah complete ataupun tidak. Right? Tak ada masalah. Kita nak undo dia hidup semula pun boleh. Okay, very flexible. Alright. So now dan seterusnya. Okay, kalau kat sini kita nak ubah sikit lah dia dalam bentuk paragraph pula kan. Okay, meeting kedua misalnya. Meeting 2. Apa meeting 2? Perancangan projek Okay. So now kita bentangkanlah apa perancangan projek, dia punya agenda. Okay, pemilihan lokasi, bila dah rancang projek tu tak adalah kot kan menghubungi. Okay, berhubung dengan ketua masyarakat ketua komuniti misalnya. Itu antara agenda dia. Apa-apa lagi lah kita letak di situ. Itu antara yang dibicarakan di mesyuarat. Dan anda juga boleh buat
Okay, misalnya kalau mesyuarat kita itu dikendalikan mesyuarat secara itu, Google Meet. meeting tu dikendalikan secara Google Meet. You can just copy the link recording, and then you paste it here. Paste saja link itu. Alright, tak ada masalah. Boleh. Kalau you nak direct link itu pun boleh. Tanda ni, okay, embed YouTube dan sebagainya pun boleh. Ataupun upload file pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi kalau Dropbox dan Google Drive ni must be upgraded lah. You punya you punya tasklet dah upgrade. Okay, you buat dari komputer pun boleh you nak upload ya. Tapi kalau dari link tu tak ada masalah. Okay, ini embed kalau YouTube apa-apa semualah kat sini. Tapi link kita punya recording tu boleh upload dia punya link lah. Okay, dan boleh saya terus pergi kepada link tersebut. Okay, kalau nak kemudian tak perlu sangat pun link tu. Okay, nak share link tu pun boleh. You just share the screenshot you punya meeting Google Meet pun dah memadai. Alright, tapi kalau nak share link tu pun boleh. Tak ada masalah. Right? Jadi ini dalam bentuk orang kata perancangan projek. Sampailah you apa benda lah yang paling penting adalah perkara-perkara yang mungkin akan masuk di dalam e-portfolio anda. Ataupun dalam ini merujuk kepada kursus saya lah. Tapi kalau anda sebagai pensyarah mungkin boleh diberikan perincian tugasan kepada pelajar yang mana nanti pelajar itu dengan kreativiti masing-masing akan membentukkan apa perkara yang perlu ada dalam perbincangan mereka untuk projek. Okey. Kalau misalnya pensyarah ini dia nak gunakan tasklet ini untuk nak monitor tentang role play ataupun discussion misalnya kan, pun boleh letakkan tajuk tutorial misalnya di dalam sini dan invite pelajar itu untuk join masuk rumah ini. Jadi pelajar-pelajar tersebut akan alhamdulillah akan masuk dalam kita punya space ini untuk melakukan perbincangan lah. Okay. Dalam konteks ini kalau boleh buat divide, contoh kalau biasa kita buat ni by day kan, macam hari Isnin dia ada 4 kumpulan misalnya, 5 kumpulan. Jadi we can create the space ini based on day. Kalau ada 5 hari, okay, untuk rumah yang pertama Isnin misalnya kan, contohlah kalau saya letak kat sini, okay, kita create rumah untuk yang pertama ni, ini hari Isnin, misalnya Isnin punya rumah, okay. And then kita create lagi another space for Selasa. Jadi bila dari hari Isnin ini, contoh hari Isnin ni, kita letaklah contoh ini Isnin, saya show lah ya, contoh Isnin, ini rumah Isnin untuk tutorial yang Isnin lah ya. Okay, saya just copy, okay, dan Isnin kita letak kat sini, mungkin kat sini kumpulan A, contoh, right? Okay, ini kumpulan A settle. Okay, kita dah. Okay, ini kumpulan A punya space untuk dia buat perbincangan. Dalam kumpulan A tu nanti adalah beberapa kumpulan pula kan. Okay, ataupun kumpulan A ni memang beberapa pelajar ada dalam kumpulan A ni. Lepas tu next kumpulan B pula. Okay, alright. Ini saya ajar kalau yang macam nak gunakan ini sebagai discussion lah untuk kita tengok. Jadi dia ada kumpulan tadi kumpulan B lah kot tadi tu ini Isnin. And then we want to make another space. Kita mungkin ada 3 hari tutorial and then dalam satu hari tu ada beberapa kumpulan ya. We make it like macam okay, Selasa pula. Okay, Selasa pula punya team ya. Okay, I just make it like macam ni, konon-konon ya. Tak ada orang pun. Okay, Selasa punya room dah ada. Okay, kumpulan 1 pula. Okay, 1. Alright, 1 dah ada. Then we create another space, kumpulan 2. Contoh, semua dah ada. Alright, kita create. Macam biasalah proses yang ini kalau kita nak buat Selasa ke apa kan. Itu contoh. Alright, saya tak ada sini. Kita nak saya delete lah. Okay. Tak ada lah sebab kalau terlalu banyak rumah kosong ni pun tak habis juga kan. Jadi itu contoh tadi tu kan.
Contoh saya tunjukkan macam mana kalau kita nak create, kalau dalam space for tutorial dan sebagainya kalau kita nak gunakan ya. Alright, so I back here. Ini untuk yang secara keseluruhan bila mana pelajar nak systematically arrange or organize their work, and then we as a lecturer pun can monitor mereka punya progress of the project, and then kita nak lihat sama ada dia really bekerjasama dalam satu kumpulan, bagi komitmen each other kan. Dan the best thing about Taskcat ini, dia ada ruangan for us and for student to having a chat. Okay, macam ni kalau macam contoh kita bagi contoh saya bercakap dengan diri saya sendiri. Okay, dia ada chat. It's very engaging. Okay, jadi mungkin pelajar itu dia nak buat discussion secara chat misalnya kan. Dia buat discussion kat sini, dia berbincang sesama mereka, dan kita akan dapat notification. Macam sekarang ni saya dapat notification daripada kumpulan Boom Shakalaka 9 minit yang lepas. Oh, betapa aktifnya mereka. Jadi kalau saya klik ini, okay, misalnya saya klik di sini, right? Saya akan masuk. Saya masuk dah dalam mereka ni kan. Okay, alhamdulillah. Dia katakan, saya bagilah salam sikit. Salam semua. Contoh alright, tunggulah kalau dia reply, dia akan reply lah direct macam tu. Jadi dalam mereka nak buat ni, dia jadikan ruangan ini untuk discussion, tapi coraknya secara santai but very engaging, and then we can do it macam kita pun boleh berinteraksi dengan mereka dengan cara yang lebih friendly apa semua kan. Waalaikumsalam puan. So this is very live. Okay, saya tengah demo ni. Okay, saya tengah demo, saya maklumkanlah saya tengah demo kan, saya tengah record. So very interesting. Jadi perbincangan yang sebelum ni yang mereka buat di chat ni, yang masukkan kat sini, saya dah kata masukkan, recordkan kat sini, buat secara bercatit. Jadi senang nanti bila nak tengok dan sebagainya kan. Macam itulah. Right. So now I back here. Saya balik semula ke tempat saya tadi. Right. Okay, recent. Okay, kita balik, kita pergi space kita. Saya klik home tadi. Saya ni digital dan community space community pulau. Alright, itu kalau kita nak buat dalam bentuk ni, kita letakkan dia secara semua yang penting apa semua kan, kita buat dia dalam list. Okay, dan ini adalah kebiasaan pelajar. Normally pelajar saya semua buat macam ni. Alright, tapi saya nak mencadangkan kalau nak lebih mudah dan lebih cantik dalam rumah kita tu ada perabot yang pelbagai. Okey, untuk bahagian digital dan community ni, ini tajuk besar dia kan. Nanti himpunan dia kat sini, semua main idea dia kat sini, kita buatlah, kita akan jadikan ini sebagai platform utama, rumah utama lah. Okey, dan kita nak dia ada satu ruang yang lain yang terasing yang memudahkan dari sudut monitoring. Okey, monitoring yang ada beberapa perkara lah, contoh carta organisasi macam ni kan. Okey, ataupun kita nak assign tugasan dan sebagainya ya. Alright, kita pergi new project. Okey, new project, contoh carta organisasi. Masih dalam rumah kita ni. Okay, masih dalam rumah kita ya. Ni kan, ni rumah kita yang asal kan. Kalau tak percaya kita tengok. Okay. Alright. So now project semester ini. Rumah yang pertama tu kan kita punya rumah utama lah, laman utama digital pulau. Digital dan community pulau. So now carta organisasi. Okay, carta organisasi kita ada chart kat sini. So we use the chart. Okay, contoh, first of all, siapa pengarah projek? Okay, pengarah projek di sini. Okay, tulislah nama dia. Mungkin Abu kot kan. Okay, SU. SU mungkin bagilah Elia. Okay, pulang. Dan sebagainya. Kita bolehlah letak kan. Assign tu. Sangat bagus. Contoh Abu, Cici Abu. Terus kita assign. Siapa pengarah projek. Okay, jadi nampak bila nampak nanti dia punya carta organisasi tu it's very organized. Dalam konteks ni saya lah pengarah. Saya seorang je kot kat dalam ni. Okay.
Right? Jadi bagus dalam you punya tasket nanti. Saya cadangkan kepada pelajar. Okay, this is for the project. Ada satu bahagian tu you kata you susun secara cantik you punya carta organisasi. You susun secara cantik. Buat macam tu ya. Alright, so it's a simple template tu hanya untuk carta organisasi saja. Untuk menunjukkan lah dalam kumpulan tu ada pengagihan ya. Yang seterusnya adalah agihan. Itu carta ya, carta organisasi. Ini agihan tugasan. Okay, tugasan dan agihan. Okay, dia kena ada tugasan dan agihan. Saya tak tahu yang mana satu bahasa ini, tugasan agihan. Dia ada tugasan dan ada agihan kepada tugasan tersebut lah. Maksudnya macam tu ya. So the template, the suitable template for that is action. Cantik kan? Kat sini dia ada letak kat sini ya. Contoh tentang kita letak sini menghubungi ketua masyarakat, ketua komuniti. Okay. Alright. Okay, ini dia punya orang kata tugasan tu menghubungi ketua komuniti lah. Okay, contoh satu ni siapa yang ini mencari, contohlah kan kita letak mencari list ketua kampung misalnya ketua komuniti. Ini contoh, ini tugasnya mencari list ketua komuniti. Siapa yang you assign nak cari ketua komuniti tu? Contoh saya seorang je kan, tapi bayangkanlah ini mungkin Cempaka kan, ini mungkin Cempaka, dan you set deadline kat sini. Bila Cempaka ni mesti ada list tu. Cempaka ni mesti dia list kan, dia kena dapatkan list tu by 18, dia dah ada list kat situ. Dan Cempaka ni dia boleh buat reflection kat situ. Dalam pada dia mencari list tu, dia menghadapi masalah mungkin. Okey, orang kata menghadapi, contoh ini masalah lah, dia menghadapi masalah dapatkan maklumat. Okey, maklumat kerana kampung tu tiada susah line internet. Okey, susah line internet. Masalahnya lah. Ini dia buat secara ni. Jadi semua rakan-rakan dia tahu. Dia set kat sini dalam dia mencari tu kan. Jadi rakan-rakan dia boleh reply to the rakan-rakan ni, dia boleh reply kepada si Cempaka ni punya respon lah. Okey, dia ditugaskan kat sini. Ataupun dia tak buat apa-apa, deadline dah dekat, ketua orang kata ketua projek dia tu boleh remind dia. Cempaka kau tak buat lagi ni lah. Dia boleh remind dia kat sini. Dekat orang kata dekat chat ni boleh. Ataupun dia nak tunjukkan dia punya, orang kata mungkin ada dapatan, dia pergi ke lapangan, so ada dapatan yang dia tengok menarik, dia dah upload dekat YouTube, dia boleh direct kat sini, boleh juga. Jadi rakan-rakan dia boleh nampak apa yang dia buat. So it's very interesting. Okay, kalau dapat dimanfaatkan sepenuhnya lah. And then you set a timer. Ini kalau macam contoh, kalau ada macam diri anda sendiri ke, right, nak monitor ke apa kan sebagai pengarah projek, you can set a timer bila masa yang you nak benda tu. Ini sebenarnya feature baru yang diperkenalkan oleh Tasket. It's a very interesting ya. Ini senang je kalau nak set dia pun, double click saja and then masukkan hour, minute and saat. Ini boleh. Right, tapi dalam konteks ni saya tak nak lah. Okay, right. Okay, and then more and more. Kita boleh make it larger if you want. Okay, macam-macam lah. Right, kita boleh buat dia dalam bentuk, kita nak highlight dia pun boleh. Itu penting. Kita ni, kita kasi merah kau, boleh. Tak ada masalah. Okay, alright. So done with this. Jadi saya nasihatkan buat macam ni. Satu untuk monitoring anda dan satu lagi untuk saya juga senang nak access. Saya pun nak access you guys, buat betul-betul ke tidak. Jadi bila saya tengok ni dalam bentuk, lagi senang saya nak bagi markah. Bila saya memberi markah dalam keadaan yang ketawa-ketawa, yang senang hati, markah yang diberikan pun
pada level yang sepatut. Alright, jadi kat situ selesai. Alhamdulillah. Saya sambil dengan anak ya. Alright, jadi the last one that I wanted to share is that settle for the action. So that's good if kalau pelajar boleh buat orang kata agihan tu secara sedemikian. So senang. This is mungkin bahagian pelaksanaan projek, perancangan lah kot kan, dalam perancangan projek. So the next one is probably bahagian pelaksanaan. Pelaksanaan projek ya. Jadi dalam pelaksanaan projek tu dia agi-agikan tugasan tu pun boleh. It's very nice. Cantik kan dia buat perancangan projek ini, si Abu buat ini, si Ali buat ini, bila dia kena submit, bila dia kena ni. Bahagian pelaksanaan projek pula bagaimana kalau macam anda buat training modul kan. Jadi bila training modul tu nak buat, siapa yang buat training modul pertama. You based on you punya creativity dan cara bagaimana you nak agikan tugasan-tugasan tersebut nampak dengan jelas. Saya senang nak monitor, nak bagi markah dalam keadaan yang gembira kan. Anda pun dengan happy-nya lah akan mendapat markah yang baik, insyaAllah. So settle bab tu. Alright, saya share kan. Another rumah kita nak buat, misalnya kata you nak bincangkan tentang pengisian training, ataupun pengisian agenda, bukan agenda lah, pelaksanaan apa kan, nak brainstorming. You nak brainstorming. Apa bahasa Melayu brainstorming ya? Brainstorming tentang orang kata idea tentang pelaksanaan projek. Nak buat tu. Right, you buat. So you choose the best template for this. I recommend you use the mind map. You buatlah kat sini. Brainstorming yang pertama apa yang perlu ada. Modul training. Day 1. Apa tu, training session. Training session day 1. Itu yang you akan buatlah untuk training session day 1 dia. Ini yang pertama, ikut creativity lah, nak buat deadline dia bila apa semua kan, boleh, tak ada masalah. Alright, you nak buat kat sini dia beranak ke pun boleh. Alright, yang di sini adalah mungkin modul 1. Kalau mungkin you ada 2-3 modul lah kot kan. Contoh modul pembinaan. Pembinaan website. Pembinaan website kan dalam bahasa Melayu. Website develop. Kan? Betul lah. Kan? Modul pembinaan website. Apa yang perlu dan siapa yang kendalikan? Mungkin hari tarikh yang dicadangkan. You buatlah tarikh pelaksanaan bila. You make it here. Ataupun you just letak dia punya due date dia. Kalau due date ni biasanya tarikh akhir kan. Tak perlulah, letak je tarikh dia kat sini. Bila you nak laksanakan. Alright. Tarikh pelaksanaan sebagainya. Jadi you nak tambah dia punya ini, dia bergantung pada macam mana you nak olah lah dia punya ini perbincangan. Masa you buat bincang tu, the SU tu, dia ada standby dah SU tu kat sini. Perbincangan tu dilakukan sini. The beauty about this, every template yang you buat, every macam rumah, bilik-bilik dalam rumah tu you buat, semua ada chat dia kat sini. Why? Because the function of the chat adalah untuk kita buat perbincangan. And then the hasil dari perbincangan tu you can extract dan you can transfer dia ke bahagian sini. So, oopsie. Transfer dia kat sini. Jadi dia akan teratur. Jadi bila mana nanti anda nak tengok semula kan, you punya perbincangan, bila mana you nak buat, orang kata you nak buat nanti you punya portfolio. Sebab dalam portfolio tu anda kena buat refleksi. Refleksi tu dia harus you hubung kait dengan teori yang anda belajar kan. You hubung kait dia dengan hasil pembelajaran. Dalam refleksi tu.
Alright, jadi benda-benda tu perlu dimasukkan. Jadi bila you susun dia secara organised, secara cantik, you nak buat portfolio tu nanti pun akan, hasil dia akan lebih bagus. Right. Tentang pembinaan portfolio, this is khusus kepada pelajar saya lah. Dia ada another session for that. Nanti saya akan terangkan tentang pembinaan portfolio based assessment. Itu coming next lah. Tapi ini untuk pelajar saya. Alright. Dan untuk yang macam ini saya buat secara umum. Kalau pensyarah nak buat discussion ataupun nak tengok macam mana perjalanan pembentangan kan, perbincangan dalam kumpulan pelajar-pelajar anda, boleh buat, minta mereka set up dalam bentuk mind map ataupun anda sendiri dah set up siap-siap mind map itu. Biar pelajar itu yang membuat perbincangannya lah, pun boleh dilaksanakan. Dia bergantung pada kreativiti pelajar dan bergantung kepada kreativiti pensyarah masing-masing. Dan apapun dia sangat fleksibel. Dia berikan kita, dia dah sediakan kita, Taskad dah sediakan kita macam-macam. Tinggal lagi macam mana kita nak gunakannya. So you can explore Taskad ini. Mungkin ada yang anda dah feature yang lebih baik, lebih menarik dan anda boleh apply-kan lebih baik daripada saya. Poin dia macam tu ya. Alright. Nanti kalau dah jumpa yang lebih baik, syarah yang lebih, orang kata yang lebih nampak lah kan. Boleh pula you guys yang buat sesi sharing, saya pula yang boleh belajar selepas itu kan. Kita exchange knowledge, jadi ilmu tu akan berkembang. Kalau kita berkongsi, ilmu akan berkembang insya-Allah dan mendapat keberkatan insya-Allah, amin. Right. So itu saja saya rasa. It's simple. Simple sahaja. Jadi gunakan keempat-empat template itu yang telah disediakan. Kenapa disediakan 4 template tu? Sebab memang itulah keperluan dia. Another template I think, tapi dia either you nak orang kata board ni dia macam lebih kurang juga dengan mind map ni. Tapi nice jugalah kalau nak try guna pun. Okay, tapi janganlah banyak sangat kan. Kalau saya cuma suggest ini menjadi pilihan kepada saya lah. Either you nak go for the list ataupun you go for board. Either one. Saya tak galakkan nak buat semua template pun. Cuma for action, saya galakkan pelajar buat action supaya nampak macam mana you agihkan tugas, macam mana kawan-kawan tu nak tengok dia kata dia selesaikan ke tidak dia punya tugasan yang diberikan, dia follow the time the deadline yang dia buat, ataupun di sinilah dia nak letak dia punya refleksi, kepayahan dia nak buat ke apa benda yang interesting yang dia jumpa, dia temui semasa buat, orang kata masa dia dalam proses dia nak menjalankan tugas dia, nak selesaikan tugasan dia. Okey, kat situ saya memang galakkan buat action ni. Alright. Dan juga ada charter organisasi. Charter organisasi ni satu sekali je buat. Masa bila you dah form, orang kata group tu dah ada, you dah tahu siapa jadi pengarah, siapa jadi SU, dan sekali je buat organisasi. Kalau you nak letak di samping lagi macam you nak justify kenapa si Abu ni jadi pengarah projek pun boleh, tak ada masalah. Okay? You maklumkan je kat sini. Abu ni layak lah jadi pengarah projek sebab dia memang ada capability ke apa benda kan. Kalau you nak buat, tak ada pilihan. Okay? Tak buat, tak ada masalah. Alright? Okay. So now saya rasa itu saja yang saya kongsikan, orang kata yang paling yang penting lah dalam penggunaan Taskad ini. Other than that, you can just tengok roadmap ni, ialah you can track lah bila you buat kan. Macam saya nombor 1 ni saya berceloteh ni pagi ni lah. Dari pagi tadi kan. The template you dah buat. Kalau you nak create another template, either you go from here and then from here boleh completed task. Ini kalau you dah mark the complete tadi macam saya terangkan kan. Ini adalah project. So that's it, as simple as that. Okay. Alright, happy taskading. Okay, so I hope perkongsian ini mendapat memberikan manfaat dan menambah sedikit pengetahuan yang saya perolehi. Saya kongsikan kepada anda semua. Dan insya-Allah kalau ada
ilmu-ilmu baru yang saya pelajari. InsyaAllah kita berjumpa di video sesi sharing akan datang. Ya, itu saja dari saya. Bye-bye. See you again. Bye. Assalamualaikum. Take care everyone.